Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita masih sambung matematik aliran kemahiran tingkatan 5 part 2 untuk uji diri 3 part 2. Jadi sebelum kita sambung, jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko, Jadi kita terus sambung Buka buku teks muka surat 44 dan untuk uji diri 3. Video yang sebelumnya kita sudah tengok gambar raja yang di sebelah kiri. Jadi hari ini kita akan tengok gambar raja di sebelah kanan. Jadi sila sediakan alat-alat tulis kamu, terutamanya jangka lukis kamu. Jadi kita sambung. Seperti soalan yang video lepas sama saja. Jadi raja di atas menunjukkan dua prisma tekaan yang terletak pada satan mengufuk. Lukis dengan skala penuh, unjuran ortogon kedua-dua prisma tersebut pada satan mengufuk, dilihat dari arah Z yang itu atas dan dilihat dari Y tepi dan dilihat dari S, depan. Dan B banding dan bedakan banding sisi dan saiz sudut antara objek dengan unjuran ortogon bagi kedua-dua raja itu dari arah Z jadi kita tengok dari arah Z dulu, yang itu dari atas. Jadi sebelum ini cikgu sudah cakap ini silinder kan. Kalau bagi silinder, kalau bagi silinder, jadi ini adalah tepi dia, betul? Ini adalah tepi, ini adalah atas bawah dia. Kalau dia kalau dia lukis macam ini, maksudnya ini masih sama tepi ini masih sama tepi silinder, ini masih atas bawah silinder. Hanya cara dia lukis berlainan. Maksudnya walaupun kita tengok dari arah atas tapi kita tengok tepi silinder. Jadi sebelum ini cikgu sudah cakap kalau kita tengok dari arah tepi silinder, jadi apa yang kita tengok walaupun dia bentuk bulat tapi apa yang kita nampak pada ujuran ortogon ialah segi empat tepat. Betul? Jadi sebelum ini cikgu sudah cakap. Jadi sangat senang. Jadi kalau kamu tengok dari arah atas, kamu tengok tepi silinder. Maksudnya apa yang kamu nampak ialah, kamu boleh lukis unjuran ortogon dia, garis normal. Jadi apa yang kamu nampak ialah segi empat tepat. Maksudnya ini yang kamu nampak, jadi kamu boleh lukis Kita boleh lukis ini 14 cm dulu, lepas itu ini 6 cm, jadi segi empat tepat. Jadi ini untuk gambar raja yang di sebelah kanan. Ini lukis ini 6 cm, ini 6 cm. Jadi kamu boleh lukis ini 6 cm dulu, lepas sambung 14, 6, 14. Jadi seperti yang biasa, pembaris kamu boleh letak tepi sini letak tepi sini seperti biasa. Dan kamu boleh bermula dengan 1 lah, 1, 6 cm, maksudnya kamu boleh lukis sampai 7. Ini. Jadi kamu boleh letak 6 cm. Jadi kalau kamu nak letak titik tu, kamu boleh letak, kamu tengok dari arah Z kamu nampak E, betul? Kamu nampak E dulu, lepas tu D, lepas tu H, A. Kamu boleh letak E, E, D, lepas tu sini ialah HA Lepas tu sambung lukis 14 cm. Kamu boleh letak 1, 14. Maksudnya kamu boleh lukis sampai 15 cm. 1 lukis sampai 15. Sini di sini kamu tulis 14 cm. Bawah ini pun sama. Jadi seperti biasa cikgu ukur ukur 14 1. Jadi lukis sampai kosong dari 14 lukis sampai kosong. Lukis sampai kosong Jadi seterusnya kamu boleh ukur sama ada sini ada 6 atau tidak. Kalau tak ada 6, maksudnya dua garis ini ada sengit sikit lah. Jadi kamu kena buat pembetulan Jadi kita ukur. Jadi cikgu ukur dari 2 lah, 2 sampai 8, betul? Cantik
Ataupun ukur macam ini pun boleh. 2, 13, 8, 7. Betul? Ngangan. Okey, ngangan 6 cm. Jadi kalau betul, tak maksudnya tidak sengit 2 kali sini. Maksudnya kamu boleh terus sambung lah. Sambung sini ke sini. 6 cm. Jadi titik jangan lupa beri. Kalau ikut gambar aja ini. Titik di mana? Di sini adalah FC ya. Okey, FC. Maksudnya di sebelah kanan I ya. Jangan letak salah. Di sebelah kanan I. Ialah FC, nampak F dulu, lepas C, lepas tu di sebelah kanan H ialah GB ya, jangan letak salah. Jadi FC dan GB tulisan. Di sini kamu letak FC dan GB. Okey, sudah lengkap. Jadi seterusnya kita tengok dari arah Y ya, arah Y. Okey, dari arah Y maksudnya di sini ya. Jadi apa yang kamu nampak kalau dari arah Y? Jadi uncuran ortogon. Normal ingat semua normal. Maksud ini yang kamu nampak. Betul? Lepas tu bulatan ini ya, okey. Maksud ini yang kamu nampak. Okey, bentuk ini yang kamu nampak. Ini yang kamu nampak. Maksudnya 1 segi 4 tepat di bawah dan 1 bentuk separuh bulatan di atas. Maksudnya kamu kena tahu jejari dia. Jadi kalau tak tahu jejari, jadi ada tempat lukisan. Jadi seterusnya kita tengok berapa cm. Okey, bawah ini adalah 6 cm. Sebab ini 6. Tinggi ini 4. Jadi 4. Okey. Sedangkan ini pun 6. Jadi segi 4 tepat. 6, 4, 4. Dan jejari, ingat ini adalah diameter. Diameter bulatan. Masih ingat apakah rumus bagi jejari ya? Jejari adalah diameter bulatan bahagi 2. Maksudnya ini 6. Ini 6. Jadi apabila bahagi 2, jadi maksudnya jejari dia ialah 3. Kenapa kita kena cari jejari? Sebab jangka lukis jangka lukis kita dapat ukur 3 cm saja. Kita lukis ini dulu 6 cm, lepas tu turun bawah 4, 4, 6. Boleh kita lukis ini dulu segi 4 tepat. Jadi seperti biasa, okey, pembaris letak di tepi. Okey, kamu boleh bermula dengan 2. Okey, saya bermula dengan 2 lah. 2 je 6 cm, maksudnya saya kena lukis sampai 8. Jadi dari 2 saya lukis sampai 8. Okey. Lepas tu turun bawah 4 cm. Jadi saya boleh bermula dengan 2 dengan 13. Jadi kalau 4 cm maksudnya saya mesti lukis dari 2 sampai 6. Okey. Dari 2 sampai 6. Okey, sama juga di sini ya. Saya pun bermula dengan 13 2 lah. Kalau 13, okey 4 cm maksudnya kamu kena lukis sampai 1, 2, 3, 4. Lukis sampai 9. Jadi dari 13, lukis sampai 9. Boleh? Lepas tu, kamu sini kena ukur sama tadi ada 6 atau tidak. Kalau tak ada 6, maksudnya 2 garis ini atas sengit lah. Jadi ukur. Jadi saya bermula dengan 12, 3 sinilah. Okey. 12 kalau 6 cm maksudnya pun kena sambung. Dari 12 sambung ke 6. Okey, ini 12, 3, ini 6, 9. Jadi tengok junjung cantik. Okey, jadi sambung 6 cm. Okey, tengok segi 4 tepat yang sangat cantik. Dan kamu boleh letak titik dulu. Okey, sini ialah apa? GH, betul? Tengok dari arah Y ya sekarang. Jadi kamu nampak G dulu. Lepas tu H di sinilah, di sebelah kiri ya. Kalau kamu tengok arah Y, ini ya sebelah kiri, ini ya sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ya, GH di sini. Lepas tu di bawah G adalah B ya, BA, maksudnya BA di sini ya, jangan letak salah. Lepas tu di sebelah kanan ialah FE, okey, FE atas sini FE. Lepas itu di bawah F ialah CD, okey. Jadi titikkan, okey, sini ialah GH. Lepas tu ini ialah BA. Di sebelah kanan ialah FE ya. Dan di bawah F ialah CD. Okey, jadi kalau lengkap, jadi kita kena sediakan jangka lukis. Okey, ukur 3 cm. Ukur 3 cm. Kamu boleh ukur di sini dulu. Dari 1, sebab kita nak jejari ya. Okey, dari 1 sampai 7 lah. Jadi 6 cm, maksudnya 3 cm ialah di 4 sini ya. Kamu buat satu tanda. Jangan terlalu besar. Okey, buat satu tanda yang kamu nampak. So, cukup. Maksudnya ini ialah
diameter 6 cm. Okey, kamu boleh tulis dulu diameter ialah 6 cm. Ini 4 cm dan jari 3. Jadi kamu boleh letak di pembaris sini dulu supaya lebih tepat. Ada yang belajar terus lukis di sini pun boleh. Okey, junjungan 3 cm atau tambah dari 0 sampai 3. Okey, 3 cm. Jadi terus letak di sini. Yang tadi kamu ada tanda itu 3 cm itu. Pensil letak sini, lepas itu buat ringan, ringan sikit. Jadi buat satu bulatan. Okey, sudah nampak. Inilah bentuk ujulan ortogon yang kamu boleh nampak dari arah Y. Okey. Jadi seterusnya kita tengok dari SA. Jadi kalau kita tengok dari arah SA sama juga. Okey, ujulan ortogon. Apa yang kita boleh nampak? Normal sama juga normal. Okey, ini pun tepi. Dari arah SA ini pun tepi silinder. Betul? Kalau tepi silinder maksudnya segi 4 tepat yang kita nampak lah. Okey, seperti tadi ya dari arah Z itu. Jadi ini 4 cm. Ini 14 cm lah. Semua 14. Ini 4, ini 4. Tapi ini berapa? Ini 3. Okey, sebab jari bulatan. Masih ingat? Ini 3 cm. Ini pun jari bulatan. Kalau jari bulatan maksudnya 3 cm. Sebab ini adalah diameter. Maksudnya tinggi silinder ini ialah jari silinder ini ialah 3 cm. Maksudnya keseluruhan tinggi ini ialah 7. Maksudnya nanti kamu boleh sekaligus lukis 7 lah, lebih senang. Lepas ukur 4 buat satu tanda. Ukur 4 buat satu tanda, lepas sambung. Ini cara lebih senang sikit. Jadi kita lukis 14 dari atas. Kita lukis 14 itu sama panjang. Seperti biasa letak pembarisan letak di tepi. Okey, saya bermula dengan 0 lah, okey. Dari 0 sampai ke 14. Okey, ini 14 cm. Okey, jadi kamu boleh letak okey, pembaris ukur 7 cm. Tadi cikgu sudah cakap kamu boleh sekaligus lukis 7 cm. Jadi saya letak 10 lah, okey. 10 dengan 5. Ikut kebiasaan kamu. Ini adalah cara cikgu pakai lah, okey. 10, 5, okey. Supaya dia tidak sengit, senang lukis. Jadi kalau 7 cm maksudnya dari 10 saya kena lukis sampai 3 lah, okey. Dari 10 saya lukis sampai 3, okey. Ini maksudnya 7 cm. Cikgu tulis macam ini ya. 7 cm. Okey, sampai sini lah, okey. Jadi seterusnya sambung sini 7 cm juga. Jadi cikgu letak 2 dan 13. Kalau 7 cm maksudnya cikgu kena lukis dari 2 sampai 9. 2 sampai 9. Di sini, okey. Lepas tu sini kamu pun kena ukur sama ada dia ada 14 atau tidak. Kalau tak ada maksudnya 2 garis ini atas sengit. Okey, seperti biasa. Jadi kita ukur. Jadi cikgu letak 1 lah, okey. 114 di sini. Okey, dengan 0 lah, 015. Okey, you tengok junjung cantik 015. Jadi kamu boleh sambung lah. Okey, cantik sekali ya. Ini ada terlebih sikit mesti padam. Okey, jangan lebih seperti cikgu cakap. Jangan bagi dia lebih lebih akan potong makau. Okey. Jadi ini adalah 14, 7, 7. Okey, jadi kita kena ukur lagi betul 4 cm betul 4 cm untuk garis ini Ukur lagi 4 cm, 4 cm untuk garis yang tengah-tengah ini Jadi ini 4, ini 3. Okey, jadi kita ukur dari bawah lah 4 cm. Jadi ukur 4 cm lagi. Okey, tadi kamu boleh tanda semasa kamu lukis 7 cm kamu boleh tanda dari bawah. Okey, terus tanda 4 cm. Jadi 1, 2, 3, 4 maksudnya di sini. Hanya tadi cikgu lupa tanda. Jadi kamu boleh tanda. Kalau lupa tak pun tidak apa. Okey, sekarang tanda pun boleh. Jadi sini pun sama 4 cm. Ingat jangan sengit garis kamu. Kira dari 4, 1,
2, 3, 4. Maksudnya di 8 sini ya, tandakan. Oke, 4 cm maksudnya kamu boleh sambung ya. Yang tadi kamu sini tanda punya. 4 cm dengan sini 4 cm boleh sambung ya. Oke. Jadi maksudnya ini ialah 7 cm. Kalau kamu nak lengkapkan lagi, ini ialah 7 cm. Oke, dan ini ialah 4 cm. Dan sini ialah 3 cm. Boleh? Oke, jadi seterusnya tengok titik mesti titikkan. Atas ini tak ada titik, jadi tak perlu tengok dia. Dan kamu tengok sini ya, ini kamu di sebelah kiri ya, HI, titik HI dulu. Lepas itu di bawah H ya, titik H adalah AD. Oke, di sebelah kanan ialah GF. Dan di bawah titik G ialah BC. Oke, jadi titikkan ya. Jangan titik salah, HI ialah di sini, bukan di sini oh. Oke, kalau kamu titik di sini salah lah. Ini adalah HI. Di bawah titik H ialah AD. Lepas itu di sebelah kanan ialah GF, GF. Dan di bawah G ialah BC. Boleh? Oke, jadi sudah lengkap lah untuk soalan ini. Oke, nombor 3. Jadi seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B, penting dan bedakan panjang sisi dan saiz sudut antara objek dengan ujuran ortogon bagi kedua-dua gambar raja. Maksudnya, kamu tengok sudut dan panjang sisi objek sebenarnya sama ada dia sama dengan ujuran ortogon yang kamu lukis atau tidak. Kalau tidak sama, jadi kamu cakap dia berubah lah. Jadi kalau dia masih kekal sama, jadi kamu tulis dia masih kekal sama. Jadi cikgu tulis di sini ya. Jadi kita tengok gambar raja satu punya. Kalau kamu tengok dari atas kalau kamu tengok dari atas, semua panjang garis tidak berubah, betul? HI masih sama, kekal 6. EF masih kekal sama 14. You tengok Oke. 14, 6, semua masih sama, panjang sisi tidak berubah. Oke, dan sudut semua sudut 90 darjah. Oke, yang kita cakap sudut dekat lah. Oke, ini ya, semua sudut masih kekal sama, semua sudut dekat lah masih kekal sama. Oke. Hanya dari bentuk segi bentuk silinder Oke, tengok dari atas dia menjadi segi 4. Tepat lah, maksudnya sebenarnya dia ada perubahan sudut pada silinder di sini. Tapi sebab itu kita tidak cakap semua sudut Sebab itu kita tukar cara tulis ialah kita tulis saiz sudut dekat tidak berubah. Oke, yang penting kita tengok sudut dekat ini ya. Oke, semua 90 darjah. Maksudnya tadi kamu lukis saya tengok semua 90 darjah. Oke, tidak berubah. Oke, jadi kamu tulis macam ini ya. Panjang sisi. Ini kamu boleh tulis titik atas dulu. Oke, yaitu dari EF. Panjang sisi EF. Ikut arah jana. Oke. FG. Dan GH. Lepas itu HI ya, balik lagi. Oke, jadi lepas itu baru kamu tulis titik di bawah. Oke, di bawah yang DC. CB. Kamu nak mula dari titik mana pun tak apa, tak kisah. Oke, lepas itu PA. Lepas itu AD. Oke. Tidak berubah, betul? Tidak berubah. Oke, sudah. Size. Oke, sudut dekat. Yang kita nak fokus ialah 90 darjah inilah. Oke, size sudut dekat. Tidak berubah. Pada ujuran ortogon. Sebagaimana dari arah Z Oke, dari arah Z. Oke, dari arah sini dari arah Y tengok ini memang semua sisi sama. Ini 4. Masa kamu lukis pun 4. Ini 6. Masih lukis 6.
Dan semua sudut you tengok 90 darjah, termasuk semi peratan you tengok sudut dia semua sama. Jejari pun sama 3. Maksudnya semua sama, okay? Tidak berubah. Ini kamu boleh tulis semua sudut tidak berubah, okay? Jadi seperti satu, jadi kamu tulis panjang sisi. Okay, kamu boleh tulis dari titik depan dulu lah, okay? Titik depan kamu boleh bermadan G ya, okay? GF ikut arah jana, okay? Lepas FC CB PG, okay? Lepas tu selepas titik depan, titik belakang lagi HE ED. Lepas tu DA, betul? DA. Dan AH. Okay, serta ini kamu boleh tulis semua size, semua size sudut. Size semua sudut. Tidak berubah. Pada unjuran ortogon sebagaimana dari arah Y ya, oke, boleh. Jadi nombor 3 pun sama, nombor 3 sama dengan satu inilah, oke. Sebab kamu tengok tepi silinder, kamu tengok tepi silinder, oke, semua panjang tidak berubah, oke. Ini masih 14, oke, 6, oke, 4, 4, oke, sama. 3 jejari kamu nampak sini jejari ya 3. Tapi adakah lengkok ini adalah 3? Tak semestinya, oke, tidak semestinya. Maksudnya lengkok ini sebenarnya ada perubahan. Lepas itu, tapi panjang ini masih kekal, oke, masih kekal. Jadi sudut masih sama 90 darjah. Jadi apa yang kita boleh tulis adalah panjang sisi, oke, panjang sisi, oke. Yang lengkok ini jangan peduli dia, memang ada perubahan. Tapi kita tulis panjang sisi semua masih sama. Dan sudut dekat masih sama, tapi sudut ini ada perubahan, oke. Tapi tak apa, tak perlu tulis. Kita hanya tulis panjang sisi dan sudut dekat sudah cukup. Sebab itu kamu jangan tulis semua sudut, boleh faham? Jadi di sini masih sama. Panjang sisi inilah, oke, HG. Lepas itu kita tengok dari depan dulu, GB. Lepas itu BA. Lepas AH. Lepas itu baru kita tengok dari titik belakang EF, FC, CD, oke, CD. Dan terakhir DE ya, oke, DE. Sudah. Size sudut dekat tidak berubah. Pada unjuran ortogon sebagaimana dari arah S. Boleh faham? Nah, ini ya, macam ini tulis. Jadi video ini sampai sini saja untuk uji diri 3. Jadi sudah lengkap latihan uji diri 3. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Oke, jadi sampai sini saja. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Oke, bye bye.